علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufik daripada Allah, kita diberi peluang untuk berada pada pagi ini untuk meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semalamnya kita berhenti sampai kepada hadis ke-906. Jadi hari ini kita akan sambung pada hadis yang ke-907 pada muka surat yang ke-408. Wa min dzalika. Dalam hadis yang didatangkan oleh Qadhi Iyad di sini menceritakan bagaimana baginda Nabi SAW dengan keberkatan dan juga mukjizat yang Allah Taala beri kepada baginda, beberapa perkara berubah daripada tabiat asal, berubah jadi lain. Jadi di sini menunjukkan perkara tersebut diberi ataupun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti benarnya dakwaan baginda sebagai Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Qadhi Iyad, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala wa min dhalika barakatu yadihi fima lamasahu wa gharasahu li Salman. Dan antara khabar ataupun hadis demikian ialah tentang keberkatan tangan Nabi pada perkara yang Nabi sentuh dan pada apa yang Nabi tanam bagi Salman radhiyallahu taala anhu. Hina katabahu mawalihi. Salman Al-Farisi ni dia ni seorang yang kita tahu umurnya panjang, dia asal daripada Parsi. Bagaimana sejarah dia, dia berubah daripada satu agama kepada satu agama. Panjang kisah dia, menarik. Jadi kalau sahabat-sahabat ada yang kelapangan, elok baca tentang bagaimana dia bertemu Nabi SAW daripada asal Parsi, berpindah ke Madinah semata-mata untuk mencari dan menunggu Nabi akhir zaman. Daripada agama Majusi kepada agama Ahli Kitab, daripada satu guru pendeta kepada pendeta yang lain, mencari Nabi akhir zaman ni. Sebab itulah akhirnya dia dibawa dan dijual di Madinah. Dia bekerja dengan orang Yahudi, dia menanam di kebun mereka lah. Jadi apabila begitu, Nabi SAW menyuruhlah dia ni buat perjanjian untuk tebus diri dia. Hina katabahu. Katabah ni ilmu katabah. Dia buat perjanjian dengan tuan dia untuk mengumpulkan beberapa harta, duit untuk dijadikan bayaran diri dia. Dan hamba tu dipanggil hamba mukatab. Hamba mukatab. Mawalihi, tuan-tuannya, ala 300 wadiyatin. Dia buat perjanjian nak tanam 300 anak pokok kurma. Anak pokok kurma, yaghrisuha lahum, supaya Salman ni tanamkan bagi mereka. Kulluha ta'laku wa tut'imu. Setiap daripada ianya mestilah berbunga dan berbuah.
wa ala arba'ina uqiyatan min dhahabin. Lagi pula ditambah dengan 40 uqiyah. Uqiyah ni sukatan 40 uqiyah daripada emas. Faqama alaihi salam, maka Nabi SAW pun bangun, wa gharasaha lahu biyadih. Nabi sendiri tanamkan pokok kurma itu dengan tangan dia. Illa wahidatan gharasaha ghairuhu. Jadi Nabi tolong Salman ni sebab Salman ni nak bebaskan diri dia. Jadi Nabi tolong tanamkan baginya. Kecuali satu pokoknya, gharasaha ghairuhu, orang lain tanam. Fa akhadhat kulluha illa tilka wahidah. Maka kesemua itu membuahkan hasil belaka. Pada tahun tu juga nampak. Jadi cepatnya jadi tumbuh buah dan seumpamanya. Ini juga satu bukti bahawa Rasulullah ni benar. Semua sekali berbuah illa tilkal wahidah, kecuali satu pokok yang ditanam oleh orang lain tadi. Faqala ahan nabiyyu wa raddaha. Lalu Nabi cabut pokok tersebut, Nabi tanam balik. Fa akhadhat. Lalu dia mula berbuah juga. Wa fi kitabil Bazzar, dalam kitab Musnad al-Bazzar, fa at'ama an-nakhlu min 'amihi illa al-wahidah. Maka memberi makanan, menghasilkan makanan pokok tamar itu pada tahun itu. Tahun itu juga berbuah. Ni benda yang bukan biasalah ni. Illa al-wahidah, kecuali satu pokok je, pokok yang orang lain tanam. Faqala aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa gharasaha fa at'amat min 'amiha. Lalu Nabi cabut pokok tersebut dan Nabi tanam dengan sendiri, lalu pada tahun tu juga berbuah. Wa atahu mithla baydatid dajajati min dhahabin. Dan Nabi beri dia seumpama baydatid dajajah, seumpama telur ayam daripada emas. Emas yang mana besarnya seumpama telur ayam. Ba'da'an adaraha ala lisanihi. Setelah Nabi lalukannya di atas lidahnya, fawazana minha limawalihi. Lalu ditimbang emas tu untuk bayar orang tebus diri ni. Ditimbang bagi penghulu Salman tadi, iaitu tuan dia lah. Bila ditimbang arba'ina uqiyatan, cukup 40 uqiyah. Wa baqiya indahu mithlu ma a'tahum. Tapi bila diberi kepada tuan, bekas tuan yang memerdekakan dia, diberi tu, dan baki lagi di sisi Salman seumpama yang dia beri kepada mereka. Maknanya ada lagi baki di sisi Salman. Wa fi hadithi Hanashin ibni Aqil. Hadis Hanash ibni Aqil menceritakan bahawa saqani Rasulullah syarbatan. Rasulullah memberi aku minum satu minuman, satu teguk air, satu syarbah min sawiq, daripada sawiq. Sawiq ni satu bentuk makanan lah. Disuapkan satu minuman daripada sawiq, campuran gandum dan juga keju dan juga minyak sapi. Syariba awwalaha wa syaribtu akhiraha. Lalu aku minum pada baginda minum pada awalnya, wa syaribtu akhiraha, dan aku minum kemudian last kali. Fama barihtu ajidu shiba'aha idza ju'tu. Katanya sentiasalah aku dapati rasa kenyang daripada makan, daripada minuman ataupun makanan dari tadi yang Nabi bagi tadi. Sentiasa aku rasa kenyang idza ju'tu, kalau aku lapar. Maknanya kalau aku rasa lapar, rasa kenyang yang aku dapat daripada makanan tu masih terasa. Wariyaha idza atishtu, dan aku dapat rasa hilang dahaganya bila aku dahaga. Bila mari lapar, dahaga, mari perasaan tu jadi hilang. Wa bardaha idza dhami'tu, dan juga dapat rasa sejuknya apabila aku rasa kepanasan. Okay. Jadi itu kekalnya ataupun kesan tersebut dirasai oleh Hanash bin Aqil walaupun setelah lama daripada itu. Wa a'ta Qatadah bin Nu'man
wa a'ta Qatadah bin Nu'man wa shalla ma'ahu al-isya'a fi lailatin mudlimatin al-matiratin. Nabi SAW beri kepada Qatadah bin Nu'man, yang mana dia bersemayang dengan Nabi, semayang isyak pada malam yang gelap, yang hujan, yang lebat. Bagi apa? Urjuna, bagi urjun, bagi tandan buah tamar. Bagi tandan buah tamar kepada Qatadah. Wa qala intaliq bihi. Nabi kata, bawalah tandang ni. Fa innahu sayudhi'a laka min baini yadayka 10 wa min khalfika 10. Kerana dia tandang ni akan bercahaya, depan kamu 10, belakang kamu 10. Makna tandang tadi akan keluar cahaya macam bawa lampu 10, macam bawa obor, depan 10, belakang 10. Fa idza dakhalta baitaka, apabila kamu masuk rumah kamu, fasatara sawadan, kamu akan dapati ada gelap, ada lembaga gelap, fadribhu, ada kegelapan lah dalam rumah kamu, fadribhu hatta yakhruja, maka kamu ambil tandang, kamu pukul yang gelap tu, fa innahu syaitan, kerana itu syaitan duduk dalam rumah kamu. Nampak? Jadi betul lah Nabi beri tu, makna kira lampu lah tu. Bukan dia panaskan api, tapi cahaya keluar daripada tandan tamar tadi. Kemudian kata dia fantalaqa, maka dia aku pergi. Qatadah kata fa adha'a lahu al-urjun, maka bercahayalah tandang kelapa tadi, hatta dakhala baitahu, sehingga dia masuk rumah dia. Wa wajada as-sawad, didapati satu lembaga gelap, fa darabahu hatta kharaja, maka dipukul dengan tandang itu sehingga keluar. Wa min hadan, di antaranya daf'uhu li'ukasyah jidlal hatab, dan antaranya ialah dia pernah beri Nabi SAW pernah beri pada Ukasyah dahan kayu. Wa qala idrib bihi, Nabi kata ambil dahan kayu ni, kamu pergi berperang dengannya. Kenapa diberi tu? Hinan kasara sayfuhu yawma badrin, ketika pedang Ukasyah ni patah pada hari peperangan Badar. Bila Nabi beri batang dahan kayu tadi, fa'ada fi yadihi sayfan sarima, dahan kayu tadi berubah pada tangan dia menjadi pedang yang tajam. Tawilal qamah, panjang saiz dia. Abyadha, berwarna putih. Syadidal matni, kuat dia punya buatan dia. Faqatala bihi, lalu Ukasyah berperang guna pedang tadi. Thumma lam yazal indahu yashhadu bihil mawaqifa, dan sentiasalah pedang itu ada bersama Ukasyah, dia menyaksikan beberapa peperangan ila anistushhida fi qitali ahli riddah, sehinggalah beliau mati ketika peperangan dengan melawan puak murtad pada zaman Saidina Abu Bakar. Wa kana hadha as-sayfu yusamma al-aun, dan pedang ini dinamakan sebagai al-aun. Wa daf'uhu li Abdillah bin Jahsh yauma Uhud, dan bagaimana Nabi pernah beri kepada Abdullah bin Jahsh pada hari peperangan Uhud. Wa qad dhahaba sayfuhu, yang mana pedang Abdullah bin Jahsh ni telah hilang lah, makna telah hilang. Dia Nabi bagi apa? Asiban nakhlin, Nabi bagi batang pelepah tamar. Nabi bagi pelepah tamar. Faraja'a fi yadihi sayfa, lalu berubah pada tangan Abdullah bin Jahsh jadi pedang. Nampak tak? Ini kalau kita tengok sekarang, orang buat ni kita kata magic ni. Tapi itu silap mata je. Tapi yang berlaku betul kepada sahabat Nabi ni, mereka menyaksikan dan mereka mendapat betul, berubah jadi pedang. Wa minhu barakatuhu fi dururi syiyah, dan antaranya keberkatan Nabi pada lapuk-lapuk susu kambing ni. Al-hawail. Hawail ni maknanya yang tidak mengandung. Kambing tidak mengandung, tak ada anak. Pada dia punya dada lapuk susu tu tak ada susu, tapi boleh mengeluarkan susu. Bil labanil kathir, dengan susu yang banyak. Susu yang banyak. Ka qissati syati ummi Ma'bad, seumpama kisah kambing Ummu Ma'bad. Ini juga maklum lah, rasanya pernah kita sebut sebelum ini, bagaimana dalam perjalanan Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, singgah di khemah Ummu Ma'bad. Minta nak minum, tapi
Umar Ba'bak kata tak ada kambing kurus, tidak ada susu. Nabi kata tak apa, tunjuk. Lalu Nabi sapu, keluar susu daripada kambing tersebut. Ya. Wa a'nuzu Muawiyata ibni Thawb. Dan juga kambing-kambing Muawiyah bin Thawb. Pernah Nabi buat gitu, keluar susu. Wa syati Anas, dan juga kambing bagi Anas. Wa ghanami Halimah, dan juga kambing Halimah murdi'atihi wa syarifiha. Kisah apabila Nabi masa kecil kan duduk pada perkampungan Bani Sa'ad, dibela oleh Halimatus Sa'diyah. Kambing-kambing Halimah tu jadi besar, jadi segar, jadi keluar susu. Wa syarifiha, begitu juga unta-unta dia. Wa syati Abdullah bin Mas'ud, dan juga kambing Abdullah bin Mas'ud. Wa kanat lam yanzu 'alaiha fahlu, yang mana kambing ni tidak pernah ditunggang, dinaiki oleh kambing jantan. Tapi boleh mengeluarkan susu. Wa syati Miqdad, dan juga kambing bagi Miqdad. Wa min zalika, dan di antara kisah berkaitan ini ialah tazwiduhu ashabahu siqa'a ma'in. Nabi memberi bekal kepada sahabat baginda siqa'a ma'in, bekah air. Siqa' ni bekah air daripada kulit lah. Ba'da'an awka'ahu, setelah Nabi ikat. Setelah Nabi ikat, beri bekah daripada bekah air daripada kulit. Setelah diikat mulut dia itu, mulut bekah tadilah, wada'a fi, Nabi pun doa padanya. Falamma hadarathum as-salatu, apabila sampai waktu sembahyang, nazalu, mereka berhenti turun. Fahalluhu, mereka pun leraikan ikatan itu. Fa idza bihi labanun tayyib wa zubdatun fi famihi, tiba-tiba air yang di dalam tu berubah jadi susu yang begitu enak, dan juga kita zubdah, dia punya apa, kita panggil macam bukan keju, dia punya krim tu lah, krim dia tu pada mulut dia, yang dia daripada susu jadi creamer, jadi krim, jadi apa nama ni, seumpama kerah macam krim lah. Min riwayati Hammad bin Salamah, daripada riwayat Hammad bin Salamah. Wa masaha ala ra'si Umair bin Sa'din, Nabi pernah sapu atas kepala Umair bin Sa'ad. Wa baraka, dan Nabi doakan berkat. Famata wa huwa ibnu 80, dan mati Umair tadi ketika umur 80 tahun. Fama syaba, dan dia tidak berubang pun. Sebab apa? Sebab berkat tangan Nabi sentuh kepala tu, tak berubang kepala dia. Kita pun muda-muda dah berubang. Ni 80 tahun tak ada ubang. Wa ruya mislu hadhil qisasi an ghairi wahidin, dan diriwayatkan seumpama kisah ini lebih pada seorang. Minhum as-Sa'ib bin Zaid, katanya Sa'id bin Yazid, Sa'id bin Yazid. Wa Madluk ibn Sufyan al-Fazari. Wa kana yujadu li'utbata ibni Farqad tibun yaghlibu tiba nisa'ihi, dan ada didapati bagi Utbah bin Farqad ini minyak wangi yang mengalahi minyak wangi orang perempuan. Kuatnya dan sedapnya bau tu mengalahi minyak wangi perempuan. Macam mana jadi itu? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha biyadihi ala batnihi wa dhahrihi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu di atas bawahnya dan belakang. Bawah di dalam minyak wangi itu, dan juga di belakang minyak wangi itu Nabi sapu. Nabi sapu, kena tangan Nabi itu, minyak wangi itu jadi wangi lebih daripada wangian perempuan-perempuan. Okay. Kemudian wasalata ad-dama, dan Nabi pernah sapu. Salata ad-dama ni makna masaha. Nabi hilangkan, Nabi sapu darah an wajhi A'idh ibni Amrin, daripada muka A'idh bin Amr. Wa kana juriha yauma Hunain, dia ini luka pada hari peperangan Hunain, muka dia luka, Nabi sapu. Wa da'a lahu, dan Nabi doa. Fa kanat lahu ghurratun ka ghurratil faras, maka jadilah bercahaya seumpama bercahayanya tompok kuda. Kuda yang ada sebahagiannya ada tompok.
pada muka tu, menunjukkan kuda itu kuda yang hebat lah. Jadi bercahaya kawasan sapu Nabi sapu, yang mana luka tu sembuh dan kawasan itu bercahaya. Wa masaha ala ra'si Qais bin Zaid al-Juzami, dan Nabi mensapu di atas kepala Qais bin Zaid. Wa da'alahu, dan Nabi berdoa kepadanya. Fahalaka wa huwa banu mi'ati sini, dia meninggal ketika umur 100 tahun. Wa ra'suhu abyad, rambut dia putih. Wa mawdi'u kaffi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma marrat yaduhu alaihi min sya'rihi aswad. Tapi tempat yang kena tapak tangan Nabi, yang Nabi sapu di atas rambutnya itu kekal hitam. Jadi rambut lain putih, rambut yang di bawah tempat Nabi sentuh Nabi lalu tu jadi hitam, kekal hitam. Fakana yud'a aghar, kan itu dia dikenali sebagai al-aghar. Aghar ni makna orang yang ada topak putih. Ada topak putih dan ada warna lain. Jadi menunjukkan apa? Jadi bahagian tempat rambut itu tidak berubah, kawasan lain berubah. Wa ruya mithlu hadhihi al-hikayati li Amr bin Tha'labah al-Juhani. Seumpama ini juga hikayat cerita ini daripada Amr bin Tha'labah. Wa masaha wajha akhar, dan Nabi pernah sapu muka seorang sahabat lain. Fama zala ala wajhihi nurun. Fama zala nurun ala wajhihi, sentiasalah ada cahaya pada mukanya. Wa masaha wajha Qatadah bin Milhan, dan Nabi pernah sapu muka Qatadah bin Milhan. Wa kana liwajhihi barikun hatta kana yunzaru fi wajhi, dan maka jadilah pada mukanya tu ada barik ni makna terang, bercahaya. Seumpama melihat mukanya, hatta kana yunzaru fi wajhihi kama yunzaru fil mir'ah, dilihat pada mukanya seumpama dilihat pada cermin. Maknanya jadi bercahaya, suci, dan juga jadi comel. Wa wada'a yadahu ala ra'si Hanzalah bin Hidhyam, Nabi letak tangannya atas kepala Hanzalah bin Hidhyam. Wa baraka alaihi, Nabi doa berkat. Fakana Hanzalatu yu'ta birrajuli qad warima wajhuhu. Jadi Hanzalah ini satu penuh dibawa datang lelaki yang mana mukanya bengkak. Muka bengkak. Wasyati qad warima daruhu, dan juga kambing yang mana jadi bengkak, sakit, lapuk susunya. Fayudha'u ala mawdi'i kaffi Nabi, lalu diletak orang yang sakit pada muka tu dan kambing tadi di tempat yang diletakkan tapak tangan Nabi. Jadi kawasan yang Nabi sentuh tu, mari orang tu dia ambil Hanzalah tadi, dia letak orang kawasan sakit tu pada tempat yang tangan Nabi penuh sentuh. Ni bukan tangan Nabi betul ni, tangan Nabi sentuh pada apa? Pada kepala Hanzalah. Jadi kawasan tempat Nabi sentuh tu, orang mari dia suruh orang tu letak di kepala dia tempat Nabi sentuh tadi. Fayudha'u ala mawdi'i kaffi Nabi SAW fayadhhabul wara, maka bengkak dan sakit itu hilang. Ni memang tak berlaku lah pada manusia biasa ni. Wa nadhaha fi wajhi Zainab binti Ummi Salamah nadhatan min ma, Nabi pernah genjis pada muka Zainab binti Ummi Salamah, genjisan daripada air. Fama yu'rafu kana fi wajhi imra'atin minal jamali ma biha, maka tidak pernah dikenal pada wajah perempuan kecantikan lebih daripada apa yang ada pada wajah Zainab ini, dengan sebab Nabi genjis dengan air. Wa masaha ala ra'si sabiyyin bihi ahah, dan Nabi penuh sapu atas kepala budak. Budak yang ada ahah ni ada penyakit lah. Ada penyakit, ada sakit. Fabari'a wastawa sya'ruhu, maka jadi sembuh dan jadi tegak balik rambutnya. Jadi rupa-rupa uduh tu yang ada pada budak tu jadi baik, jadi elok. Wa ala ghairi wahidi minas sibyan, dan Nabi penuh letak tangan ni atas kepala bukan seorang saja daripada kanak-kanak. Wal marudha, dan orang sakit. Wal majani, dan orang-orang gila. Fabara'u, semuanya jadi sembuh lepas Nabi letak tangan tu.
Wa mithluhu ruwiya fi khabari Mulahhab ibni Qabalata, dan seumpamanya juga diriwayatkan pada cerita Mulahhab bin Qabalah. Ni cerita apa Mulahhab bin Qabalah ni? Dia ni orang yang botak, akrab. Dia ni orang yang botak. Nabi sapu tangan atas kepala dia, tumbuh rambut. Tumbuh rambut. Wa atahu rajulun bihi udratun. Jadi kemudiannya dibawa datang seorang lelaki yang ada penyakit udrah ni. Penyakit udrah ni penyakit angin dalam dia punya kemaluan, testis tu lah. Panggil apa nama ini, uluran dan seumpamanya lah. Jadi bekak. Fa'amarahu an yandhaha bima. Lalu Nabi suruh renjih dengan air. Min ainin, daripada mana? Min ainin majafiyah, daripada mata air yang pernah Nabi ludah. Nabi ludah daripada mata air, Nabi ambil air ni, kata renjih kawasan tu. Fa'ala fabari'a, dia pun buat dan sembuh penyakit dia. Wa antawus lam yu'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahadin bihi masun. Tidak dibawa datang kepada Nabi seseorang yang ada penyakit gila, penyakit tak sedar diri, gila, meracun dan seumpamanya. Fasakka fi sadrihi, lalu Nabi SAW sapu pada dadanya, illa zahaba, tidak bawa datang seorang pun ada penyakit ni kecuali hilang penyakit tu. Wal masu, masun tadi tu ialah maknanya junun, gila lah, penyakit gila. Baik situ. Wa majja fi dalwin min bi'rin, Nabi pernah ludah dalam satu timba daripada yang ada dalam satu telaga. Thumma sabba fi, kemudian Nabi tuangkan dalam telaga tersebut. Fafaha minhu rihul misk, lalu semerbak daripada bau telaga itu bau umpama kasturi. Wa akhadha qabdatan min turabin yawma Hunain, Nabi ambil satu genggam daripada tanah ketika peperangan Hunain. Wa rama biha fi wujuhil kufar, Nabi pun lemparkan tanah itu ke arah muka orang kafir. Wa qala, dan Nabi kata syahatil wujuh. Syahatil wujuh, syahmat ni akan jadi hina lah muka-muka ini. Huduh dan hina muka-muka ini, dengan maksud apa? Kalah lah. Fansarafu, maka orang kafir bila Nabi buat begitu, mereka beredar yamsahunal qadha an a'yunihim, dalam keadaan mereka menyapu debu daripada mata. Sapu-sapu dah hilang. Kita kan masuk debu, kita sapu, kita letak air lah ni, dah hilang. Jadi mereka tu tak boleh nak perang. Macam mana nak perang? Penglihatan tidak je lah. Jadi tanah yang Nabi lempar tu, debu tu masuk kepada mata setiap orang mereka, sehingga mereka beredar dalam keadaan menyapu debu daripada mata mereka. Wa syaka ilahi Abu Hurairah, mengadu kepada baginda Nabi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an-nisyan, lupa. Abu Hurairah mengadu, ya Rasulullah, aku ni cepat lupa. Fa amarahu bi basti thawbihi, lalu Nabi arahkan supaya membentangkan kain, buka kain, betang kain pakaian dia, baju dia. Wa gharafa bi yadihi fi, lalu Nabi pun cedok dengan tangan, dia buat isyarat, ambil cedok, tok dalam kain Abu Hurairah. Nabi ambil, letak dalam kain yang pernah dibentangkan tadi, baju tadi lah. Thumma amarahu bidhammi, kemudian dia suruh letak dekat peluk dia. Ambil kain tu peluk. Jadi kain tu diangkat, dia peluk gitu. Fa fa'ala, lalu Abu Hurairah buat, fama nasiya syai'an ba'du, maka beliau tak pernah lupa dah lepas hadis tu. Bahkan orang paling banyak riwayat hadis ni, tak ada lah orang lain, Abu Hurairah. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirin wa zaujatin Nabi. Dalam Imam Suyuti dalam Alfiyah dia sebut dah. Jadi paling banyaklah Abu Hurairah ni yang meriwayatkan hadis. Jadi tak pelik lah, walaupun beliau Islamnya lewat pada akhir ayat Nabi dalam 2-3 tahun. Pada akhir ayat Nabi itu dia Islam, tapi ilmu dan hadis yang dia bawa diriwayatkan sampai sekarang kita dapat baca, tak pelik lah.
Jadi ini hujah yang digunakan oleh golongan yang liberal ataupun orang yang musuh-musuh Islam. Mereka cuba nak mengkritik dan juga mempersoalkan riwayat Abu Hurairah kerana banyak sebab. Pertamanya kerana dia Islam lewat, macam mana jumlah hadis tu melebihi sahabat lain. Jadi benda ni bila kita tahu secara tak pelik. Apa yang berlaku pada Abu Hurairah ni memang ketentuan Tuhan untuk menjadikan dia orang paling banyak riwayat hadis dengan cara apa? Disuruh Nabi doa. Jadi dia kata tak pernah lupa dah lepas pada tu. Wa ma yurwa anhu fi hadha kathir, dan apa yang diriwayatkan tentangnya pada perkara ini banyak sangat. Wa daraba sadra Jarir bin Abdullah, Nabi pernah tepuk dada Jarir bin Abdullah. Wa da'a lahu, Nabi doakan. Wa kana dzukira lahu annahu la yathbutu 'ala al-khair, dan pernah disebut bahawa Jarir ni dia tak boleh duduk tetap atas kuda. Makna dia ni orang tak boleh duduk tetap ni, makna tak boleh duduk lama lah. Ada penyakit dah dia, tak boleh duduk lama atas kuda. Jadi bila Nabi tepuk dada itu, Nabi doa fasara min afrasil arabi wa athbatihim. Dia jadi daripada orang Arab yang paling pahlawan, paling kuat berperang, makna paling hebat dalam perang. Afras, faris makna tentera yang paling hebat, dan juga paling tetap atas kuda. Kuda ni bukan main dah, kena duduk dia, kena ada pelana kalau kita lah. Ya, kadang-kadang mereka yang telah mahir ni tak perlu pelana, naik atas kuda gitu je. Nak duduk tetap atas kuda tu dalam keadaan boleh tangan lepas tangan, pegang alat memanah, pegang alat perang. Jadi bukan senang. Dia tu dengan sebab berkat doa Nabi tu jadi orang paling hebat. Wa masaha ala ra'si Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab wa huwa sarid, dan Nabi pernah sapu atas kepala Abdurrahman bin Zaid bin Khattab dalam ketika itu beliau kecil. Abdurrahman bin Zaid tadi lah. Wa kana damiman, yang mana dia ni Abdullah bin Zaid ni damiman. Makna rupa tak huduh sikit, rupa huduh dan juga pendek. Rupa huduh dan pendek. Bila begitu mak dia bawa datang, wa da'a lahu bil barakah, Nabi sapu atas kepala dan Nabi doakan berkat. Fa fara'a rijala tulan wa tamaman. Maka jadilah dia itu tinggi dan sempurna. Jadi keadaan asal badan dia itu jadi berubah. Asal jadi pendek huduh, dan jadi orang yang tinggi dan orang yang segak. Nampak dengan sebab Nabi SAW sapu. Okay. Faslun fima utli'a alaihi minal ghuyub. Ini fasal menceritakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tunjukkan, bukakan ke atas Nabi daripada perkara-perkara ghaib. Ini kena faham bahawa Nabi SAW ini diberi ilmu ghaib di sisi Allah dengan maksud Allah memberitahu dan membukakan kepada Nabi tentang ilmu ghaib, tentang perkara-perkara ghaib. Dengan maksud itulah. Dan itu juga berlaku kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Ada setengah daripada kekasih-kekasihnya, para wali, Allah Ta'ala bukakan ilmu ghaib. Jadi bukanlah orang itu sendiri yang tahu perkara ghaib, kerana setengah perkara ghaib ini tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia dapat tahu itu ialah dengan pemberian dan juga pembukaan daripada Allah. Wa min dzalika ma utli'a alaihi minal ghuyub wa ma yakun. Antaranya apa yang Tuhan bukakan daripada perkara ghaib dan perkara yang akan berlaku. Wal ahaditsu fi hadzal babi bahrun la yudraku qa'ruhu. Dan hadis pada bab penceritaan ini lautan yang tidak dapat sampai kepada dasarnya. Wala yunzafu ghamruhu, dan tidak akan habis dengan dicedoknya. Makna banyak sangatlah cerita berkaitan perkara ghaib yang Nabi tahu ni daripada Allah. Wa hadhil mu'jizatu, dan mukjizat ini min jumlati mu'jizatihil ma'lumati 'alal qat'i, daripada himpunan mukjizat-mukjizat yang telah maklum secara qat'i, secara putus. Wal wasili ilaina
khabaruha ala tawatur, yang sampai ceritanya kepada kita secara tawatur, likathrati ruwatiha, kerana ramainya perawi-perawinya, wattifaqi ma'aniha ala littila'i ala al-ghaib, dan jadi sama, sepakat makna hadis itu menunjukkan kepada diketahui perkara ghaib tadi. Qala wa bihi ilahi haddathana al-imam Abu Bakr Muhammad bin Walid al-Fihri ijazatan wa qara'tuhu ala ghairihi. Qala Abu Bakr haddathana Abu Ali at-Tusturi حدثنا أبو عمر الهاشمي حدثنا اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما. Ini cerita hadis ni menceritakan pada satu hari Nabi berdiri berkhutbah, berceramah depan kami. Fama taraka syai'an yakunu fi maqamihi, yang Nabi tak tinggal satu pun pada tempat itu, pada ketika itu, penceritaan ketika Nabi cerita itu, ila qiyamis sa'ah illa haddathahu. Ini cerita ni maklum, dalam satu hari itu pernah Nabi berceramah, cerita kepada sahabat. Lama Nabi berdiri khutbah dan cerita lama. Apa yang berlaku sejak daripada hari itu sampai ke kiamat, Nabi cerita satu. Lepas ni berlaku ni, lepas ni berlaku ni. Jadi kita kata apa, sehari itulah, sehari dan sepetang tu Nabi mencerita kepada sahabat segala benda yang berlaku sejak daripada pendirian Nabi tu di situ sehingga hari ila qiyamis sa'ah. Tidak Nabi tinggalkan kecuali Nabi ceritakan. Hafizahu man hafizahu, maka ingatlah di kalangan kami orang yang ingat. Orang yang ingat. Sebab banyak sangat tu. Wa nasiyahu man nasiyahu, orang yang terlupa. Ada sahabat ni ingat, ada sahabat tak ingat. Sebab banyak Nabi cerita satu. Wa qad alimahu ashabi haula, dan sungguhnya telah tahu perkara itu oleh sahabat-sahabat aku mereka. Wa innahu la yakunu minhu syai'u fa'arifuhu fa'adhkuruhu kama yadhkuru rajulu wajha rajuli idza ghaba'nahu. Dan sungguhnya ada berlaku sesuatu, kalau ada sesuatu maka aku mengetahuinya, sebagaimana mengetahui seseorang lelaki wajah seseorang lain apabila dia itu hilang ataupun dia pergi daripadanya. Thumma idza ra'ahu arafahu, kemudian apabila dia lihat, dia pun kenal orang tadi. Apa maksudnya? Jadi kalangan sahabat ni ada yang ingat banyak, ada yang ingat sikit, ada yang ingat sebahagian. Tapi para sahabat ni ada yang lupa pun jika diberitahu kisah ni Nabi pernah sebut. Kisah ni Nabi pernah sebut. Dia kata orang tu akan teringat balik bila diperingatkan. Fa'arifuhu wa adhkuruhu kama yadhkuru rajulu wajha ar-rajula idza ghaba anhu thumma idza ra'ahu arafahu. Maknanya kadang-kadang perkara kisah yang mereka lupa tu, ada orang cerita, mereka akan ingat balik. Oh, Nabi pernah sebut, betul. Nampak tak? Seumpama mana? Seumpama orang lelaki bila kita kenal dia, lepas tu dia hilang lama, kita tak tengok lama dah. Tapi bila datang balik, kita boleh kata, ni dia ni. Dia ni, kita kenal wajah dia. Sebab kita pernah tengok dia dulu. Sama dengan sahabat. Ada yang lupa tapi bila dia cerita balik, mereka akan akui sebab apa? Mereka pernah dengar dulu. Cuma mereka lupa. Thumma qala Huzaifatu ma adri. Kemudian kata Huzaifah, aku tidak tahu. Anas ya ashabi am tanasahu. Adakah sahabat-sahabat aku ni lupa sungguh atau buat-buat lupa? Wallahi ma taraka Rasulullah SAW. Demi Tuhan, tidaklah Nabi tinggal sebut min qaidi fitnatin, tentang pemimpin, pembawa kepada fitnah, ila antang qadid dunia, sehingga selesai tamatnya riwayat dunia ini. Ya belughu man ma'ahu, yang sampai bersama, sampailah bilangan itu 300 fasaidan, 300 orang lebih. Illa qad sammahu lana bismihi, kecuali Nabi sebut dengan namanya, wasmi abihi, dan nama ayahnya, wa qabilatihi, dan qabilahnya. Mana? Nabi sebut siapa yang akan bawa fitnah di kalangan umatnya. 300 orang sejak daripada zaman tu sampai kiamat.
Nabi sebut seorang-seorang dengan nama dia, nama ayah dia, nama kabilah. Wa qala Abu Dzarin laqad tarakana Rasulullah, dan telah meninggalkan kita oleh baginda Nabi SAW, wa ma yuhariku ta'irun janahaihi fis sama'i illa dzakkarna minhu ilman. Dan tidak bergeraklah burung sayapnya itu di langit kecuali kami baginda memperingatkan dan memberitahu kepada kami ilmu. Maknanya banyaknya perkara ilmu yang Nabi tinggalkan pada sahabat ni. Wa qad kharaja ahlus sahih, dan telah mengeluarkan hadis oleh ashab kitab-kitab sahih hadis ini. Ulama-ulama hadis dah mengeluarkan hadis, wal a'immatu, dan para imam, para ulama, ma'a'lamu bihi ashabahu, apa yang Nabi beritahu akan sahabat baginda, mimma wa'adahum, daripada perkara yang Nabi janjikan mereka, bihi minal zuhuri ala a'daihi, daripada kemenangan di atas musuh-musuh mereka, wa fathi Makkah, dan pembukaan Mekah. Nabi cerita dah, belum berlaku pembukaan Mekah, Nabi dah cerita dah. Wa Baitul Maqdisi, pembukaan Baitul Maqdis, wal Yaman, pembukaan Yaman, wasyam, Syam, wal Iraq, dan Iraq. Nabi dah cerita pada sahabat baginda. Wa zuhuril amni, dan zahirnya rasa keamanan, hatta yad'ana al-mar'atu minal hirati ila Makkah, sehingga yad'ana ni makna tad'ana makna terhala, boleh bermusafir perempuan daripada Hirah ni kota yang duduk di Kufah lah, berhampiran Kufah. Dekat dengan Najaf di Iraq sekarang ni lah. Perempuan boleh bermusafir daripada Hirah ke Mekah. La takhafu illallah, yang mana tidak dibimbang kecuali Allah. Tak ada orang yang perompok jalanan, orang nak sekat jalan musuh, tak ada. Boleh sampai kepada situasi aman sebegitu. Ini Nabi cerita pada sahabat ni. Wa annal madinata satughza, dan Madinah akan diperang, orang akan serang Madinah. Wa tuftahu Khaybaru ala yadi Ali fi ghadi yaumihi, dan akan dibukakan kota Khaybar di atas tangan Sayyidina Ali pada keesokan hari. Wa ma yaftahullahu ala ummatihi minad dunya, apa yang Tuhan bukakan ke atas umatnya daripada kesenangan dunia. Wa yu'tauna min zahratiha, dan diberi kepada mereka, didatangkan kepada mereka daripada keindahan dunia. Wa qismatihim kunuza Kisra wa Qaisar, bagaimana mereka dibahagikan khazanah, harta-harta peninggalan Kisra dan juga Qaisar. Kisra ini ialah raja Parsi, Qaisar ialah raja Rom, Caesar, Qaisar. Wa ma yahduthu bainahum minal futun, apa yang berlaku di antara sahabat daripada fitnah-fitnah, wal ikhtilafi wal ahwa, pertelingkahan dan juga mengikut hawa nafsu ni. Setelah baginda wafat, Nabi cerita dulu. Wa suluku sabila man qablahum, dan bagaimana mereka wasuluku sabili man qablahum, bagaimana mereka mengikut jalan-jalan umat-umat terdahulu. Waftiraquhum ala 73 firqah, bagaimana umat Nabi akan terbahagi kepada 73 kumpulan. An-najiyatu minha wahidah, yang terselamat daripada 72 kelompok itu ini satu kelompok saja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa annaha satakunu lahum anmata, dan akan dapat kepada mereka itu anmata, akan dapat perumpamaan dan juga apa yang terjadi. Anmaq di sini ialah darbun minal busti lahu khamlun raqi. Anmaq ni ialah apa? Satu jenis daripada hamparan. Dan itu jenis daripada hamparan yang lembut dan halus. Mereka akan satakuna lahum anmata, ada hamparan gitu. Nampak tak? Mana zaman dulu, zaman Nabi dan pada sahabat hidup susah. Nak duduk atas hamparan macam permaidani dan seumpamanya, tidak. Nabi dah janjikan kepada sahabat mereka akan dapat rasa duduk atas hamparan yang begitu lembut dan begitu halus. Wa yaghdu ahaduhum fi hullatin, mereka berpagi-pagi seorang kamu dalam satu pakaian. Wa yaruhu fiha ukhra, berpetang-petang pada pakaian lain. Makna kayanya, senangnya, sampai kepada masa yang mana ada di kalangan sahabat ni mendapat kesenangan.
pagi pakai yang lain, petang pakai yang lain. Ini juga benda yang tak berlaku pada zaman Nabi tu. Zaman Nabi nak cari pakaian payah. Pakai satu pakaian tu, pakailah sehari tu. Ini pagi pakai yang lain, petang pakai yang lain. Tuda'u baina yadayhi safhatun wa turfa'u ukhra. Diletak di depannya satu hidangan, satu talam hidangan, dan diangkat pula orang lain. Makanan tu mari tak putus-putus. Hidang satu hidangan, datang hidangan lain. Macam kita lah, hidangan yang kita datang, kita kena serve dalam hotel-hotel besar ke, dia ada kos dia kan, kos pertama, hidangan pertama, kedua. Wa yasturuna buyutahum kama tustarul ka'batu, dan akan ditutup maknanya ditutup, dihias dengan penutup lah rumah-rumah mereka sebagaimana dihias Kaabah, ditutup Kaabah. Kaabah kan ditutup dengan kelambu Kaabah kan. Begitulah Nabi cerita rumah-rumah mereka para sahabat ni setelah Nabi wafat lah akan ditutup, dihias sebagaimana dihiasnya Kaabah. Thumma qala akhiral hadis, kemudian akhir hadis ni Nabi cerita apa? Wa antumul yawma khairum minkum yawma idzin. Nabi kata sesungguhnya kamu pada hari ini lebih baik daripada kamu pada masa akan datang. Pada hari tersebut, masa kamu senang, masa kamu kaya, kamu mewah tu, kamu ada waktu sekarang ni susah ni lebih sedap, lebih elok daripada masa yang kamu senang nanti. Jadi betul lah sahabat Nabi setelah daripada Nabi wafat, pembukaan kota jadi umat Islam ni kaya, apa yang Nabi sebut tu berlakulah. Mereka dapat kesenangan hidup, tapi mereka dalam beberapa riwayat cerita, mereka teringat-ingat keadaan mereka susah sama Nabi, mereka rasa nak duduk zaman susah balik dengan Nabi daripada duduk dalam kesenangan tu. Wa annahum idza masyaw mutayta'a, apabila mereka berjalan dalam keadaan kita mutayta' ni yatamatta, maknanya berjalan dalam keadaan makna berjalan hebatlah, berjalan hebat macam orang besar, macam orang besar, macam orang sombong. Wa khadamathum banatu farisa wa rum, dan menjadi khadam kepada mereka perempuan-perempuan daripada Parsi dan Rum, sebab mereka dapat tawan, dapat mengalahkan Parsi dan Rum. Raddallahu bi ashumin bainahum, lalu Allah Ta'ala akan kembalikan panah-panah di antara mereka. Mana? Apabila begitu mereka berbalah bersama sendiri. Umat Islam berbalah sama-sama sendiri. Allah Ta'ala kembalikan panah kepada mereka. Wa sallata shirarahum ala khiyarihim. Dan Allah Ta'ala menguasakan, memberi kuasa kepada ataupun golongan yang syirar, orang-orang jahat di kalangan mereka menguasai di atas orang-orang baik. Apabila berlaku selepas itu peperangan, pertelingkahan di antara mereka, akhirnya orang-orang jahat ni menang mengalahkan orang baik. Yang jadi ketuanya golongan-golongan yang jahat di kalangan mereka. Wa qitalihim at-turk, bagaimana mereka akan satu hari akan bertempur berperang dengan Turk. Turk ni kawasan-kawasan atas tu lah, Turki. Dipanggil Asia Tengah kan. Wal Khuzra ini tempat Khuzra satu kelompok Taifah minat Turki, satu kelompok daripada kaum Turki. Wal Khuzra war Rum, dan bagaimana mereka akan berperang dengan kumpulan Rum. Wa dhahabi Kisra, bagaimana akan hilang terus kerajaan Kisra. Wa Faris, dan juga kerajaan Parsi. Raja Kisra, pemimpin kerajaan tak akan ada dah, akan terhapus. Kerajaan Parsi akan terhapus hatta la Kisra wala Faris ba'dahu, sehingga tak ada dah Kisra dan tidak ada dah Parsi selepas itu. Wa dhahabi Qaisar hatta la Qaisara ba'dahu, dan akan hilangnya Qaisar, Caesar, raja Rom ini, dan tidak ada dah raja Rom selepas itu. Wa dzakara anna Roma dzatu qurunin ila akhirid dahri, dan Nabi sebut bahawa Rom ni pemerintah di kita kata Rom lah, pemerintahan Rom ni, pemerintahan orang-orang barat, orang Eropah ni, dzatu qurun,
dia mempunyai kurung-kurung. Maksudnya lepas habis satu kurung diganti kurung lain. Dia diganti kurung lain ila akhir dahri, sehingga akhir zaman. Apa maksud? Lain dengan yang berlaku kepada kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi apabila Nabi hantar surat kepada Kisra Parsi, dia buat apa? Dia siapkan. Dia siap dan juga dicarikan ketah yang Nabi utus. Jadi Nabi doa supaya kerajaan Parsi ni akan hancur sebagaimana dia hancurkan surat. Sampai sekarang tak ada dah kerajaan Parsi. Tak ada dah kerajaan Parsi agama Majusi, tak ada dah. Raja Parsi pun tak ada dah. Akan habis. Tapi lain dengan Kaisar, lain dengan Rom, kerajaan Rom. Kerajaan Rom, Nabi kata raja tu tak ada lah. Tapi kerajaan itu, pemerintahan di Rom ni akan sentiasa ada. Zatu kurun. Ia mempunyai kurun-kurun yang berkekalan sehingga akhir kita kata akhir dunia ni. Sehingga akhir hari kiamat. Sebab itu kita dapati bahawa kerajaan di Rom tu ada lagi. Mereka tu ada lagi. Pemerintahan di Rom tu ada lagi. Di Vatikannya dah. Maksudnya ada lagi lah. Yang mewakili Rom itu. Wa bi dhahabil amsal fal amsal minan nas, dengan hilangnya matinya manusia yang baik kemudian yang baik. Wa taqarubiz zaman, macam mana masa itu menjadi hampir rasa dekat. Wa qabdil ilmi, ilmu akan ditarik. Wa zuhuril fitan, fitnah itu akan jadi nyata. Wal haraj, dan juga pembunuhan. Wa qala, Nabi pernah kata wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, celakalah bagi umat Arab ini daripada kejahatan yang hampir. Wa annahu zuyat lahul ardu, dan dilipat kepada Nabi bumi. Lipat bumi makna Nabi nampak daripada apa yang seluruh bumi Nabi nampak, dilipat, dibawa datang kepada Nabi. Fa uriya masyariqaha wa magharibaha, dan diperlihatkan daripada timur hingga barat bumi. Wa sayablu mulku ummatihi ma zuya lahu minha, maka akan sampai kerajaan umat Nabi ini apa yang diperlihatkan, dinampakkan depan Nabi itu. Fakadzalika kana, maka demikianlah yang berlaku. Imtaddat fil masyariqi, kerajaan Islam ini dia berkembang. Fil masyariqi, pada sebelah timur, wal magharibi, pada sebelah barat, ma baina ardil hindi, daripada tanah India, aqsal masyriq, sehujung-hujung timur, ila bahri Tanjah, sehingga ke laut di Tanjah di Morocco. Haitsu la imarata wara'ahu, sekiranya tidak lagi, tak ada dah lepas itu pembangunan, tak ada rumah dah. Tidak ada kerajaan, tidak ada pembangunan lepas tu dah. Nampak tak? Jadi itulah wadzalika ma lam tumlikhu ummatun minal umam, itu perkara yang tidak dimiliki oleh satu umat pun daripada umat-umat lain sebelum ni. Tak ada pernah sampai sebesar penguasaan kerajaan Islam, tak ada. Walam tamtadda fil janubi wala fil shimal mithla dhalik, dan tidak berkembang pada bahagian selatan dan juga utara seumpama itu. Tak ada pun yang sama ataupun sampai kepada luahnya pemerintahan kerajaan Islam. Wa qawluhu la yazalu ahlul gharbi zahirina 'alal haqqi hatta taqum as-sa'ah, dan Nabi pernah sebut sentiasalah ahlul gharbi, mereka yang duduk di kawasan gharbi, di sebelah barat, mereka itu zahirina 'alal haqq, mereka itu menegakkan kebenaran sehingga datangnya hari kiamat. Zahaba Ibnul Madini, Ibnu Madini mengatakan ila annahum al-arab. Apa maksud ahlul gharb? Ahli barat ini ialah orang Arab. Li'annahum al-mukhtassuna bisaqi bil gharbi, kerana mereka itulah golongan yang khusus yang mana mereka beri minum dengan gharb. Gharb ni wahwa dalwun makna timba. Jadi seakan-akan kinayah menunjuk kepada bangsa Arab. Wa ghairuhu, dan selain daripada Ibnu Madini, yadhhabu ila annahum ahlul maghrib. Mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan hadis ini ahlul gharbi, orang yang duduk di barat ini ialah ahlul maghrib, mereka yang duduk di Maghrib Arabi, di kawasan Morocco, Tunisia, Jazair, kawasan-kawasan itulah di bahagian barat, kita panggil Afrika lah, bahagian Afrika belah atas tu. Wa qad warada al-maghrib kadza fi hadisi bimakna, dan datanglah dengan lafaz al-maghrib
Demikian dalam hadis dengan makna hadis tersebut. Wa fi hadithin akhar, pada hadis lain pula, min riwayati Abi Umamah, daripada riwayat Abi Umamah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, sentiasalah umat aku ini menegakkan kebenaran, qahirina li'aduwihim, mereka mengalahkan kepada musuh mereka, hatta ya'tiyahum amrullah, sehinggalah datang akan mereka oleh urusan Tuhan, wahum kadzalik, dalam keadaan mereka begitu. Waqila ya Rasulullah, dia bertanya Nabi, ainahum, kat mana mereka ni? Qala bi baiti maqdis, duduk ni di baiti maqdis ni. Ini ada fadilat golongan yang duduk di baiti maqdis lah ni. Wa akhbara bi mulki Bani Umayyah, Nabi ceritakan tentang pemerintahan Bani Umayyah. Wa wilayati Muawiyah wa wassahu, tentang wasiat, ada tentang penguasaan Muawiyah pada kerajaan, dan juga pewasiatan, dan Nabi wasiatkan kepadanya. Wattikhadhi Bani Umayyah tamalallahi duwalan, bagaimana Bani Umayyah menjadikan harta-harta Allah daripada zakat dan Baitul Mal ni berkisar di antara mereka. Wa khuruji waladil Abbas birrayatis sud, dan keluarnya anak-anak bangsa Abbas ini dengan bendera hitam. Ini Bani Abbasiyah lah, dia punya syiar kerajaan dia punya benderanya warna hitam kan. Wa mulkuhum adha'afa ma malaku, dan bagaimana pemilikan mereka berganda-ganda apa yang dimiliki oleh sebelumnya. Wa khurujul mahdi, mulkuhum, mulk maknanya kerajaan mereka tu berkali ganda daripada kerajaan yang belum ada sebelum ni. Jadi pada kerajaan Abbasiyah ni memanglah kita dapati pembukaan kota-kota, kawasan-kawasan Islam ni sangat luas. Wa khurujul mahdi, dan keluarnya Imam Mahdi. Wa ma yanalu ahlil baiti wa qatilihim wa syaridihim. Kita berhenti situlah pada muka surat ke 419, hadis ke 973. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi yang ini tidak ada soalan, banyak ceritanya berkaitan dengan apa yang berlaku, perkara gaib yang Nabi ceritakan ini. Sekadar itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita ada umur, kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.